Assalamualaikum, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang sekali lagi ke podcast Bola Lagi. Kali ini untuk episod yang ke-15. Kita rakam awal hari ini, sejurus selepas berakhirnya perlawanan Kedah dan Selangor sebentar tadi bagi menentukan pasukan yang akan mengiringi JDT ke Asia. Katanya kan, so elok je habis full time tadi, kumpul-kumpul kita pun rekod. Okey, untuk malam ini kita disertai oleh panel-panel tetap kita. Pertama kali aku nak ucapkan selamat datang kepada Saru. Assalamualaikum Saru, selamat datang Saru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul. Okey, sila-sila. Saru katanya tak sihat sikit, suara dia mungkin romantik sikit lah hari ni. Okey, thank you Saru, thank you Minta Saru. maaf ya. Tak ada hal, tak ada hal. Panel kita kedua selepas menghilangkan diri sebentar pada episod lepas. Selamat datang Phil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Zul dan rakan-rakan. Gembira dapat kembali bersama. Okay, terbaik. Dan panel kita yang ketiga pada malam ini, kita disertai oleh Azim sekali lagi bersama kita daripada The Battery of Sarawak. Selamat datang Azim. Terima kasih Saudara Zul. Gembira bertemu anda semua untuk berbincang pada pasal bola sepak negara dan Liga Super kita. So amat kita memandang melihat harap podcast ini akan terus diteruskan lagi lah selepas InsyaAllah. Liga Super ini berakhir ya. InsyaAllah Azim. Okay, hari ini kita tak ada Afan ya untuk pertama kalinya. Rekod kehadiran penuh Afan akan telah tercalar lah pada malam ini. Dia tak dapat join kita hari ini. So, untuk episod kali ini kita akan bersama dengan 3 panel ini untuk membincangkan perihal-perihal bola sepak tempatan. Okay, kita akan bertemu di bahagian pertama selepas ini. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Untuk bahagian pertama kita pada kali ini, kita akan memberi fokus terlebih dahulu kepada pertandingan Liga Super. Seperti yang aku dah sebut pada awal tadi, perlawanan tumpuan kita pada malam ini adalah di antara Kedah dan Selangor. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Aman sebentar tadi. Aku rasa tak silap aku I think daripada minggu lepas kot, aku memang ada nampak special tweet lah. Memang tweet daripada official Kedah punya page yang katanya kiranya macam memalu paluan gendang perang lah, kira macam memanggil 25,000 warga Kedah untuk memenuhi stadium Darul Aman sebentar tadi. So memang betul lah, nampak penuh lah stadium, walaupun slowly pada kick off tu tak penuh lagi, but as the match progress on, especially after second half tu, nampaklah stadium tu penuh. So dengan keadaan padang yang agak becak sikit tadi, perlawanan berkesudahan dengan kemenangan buat anak-anak buah Tan Cheng Ho 1-0. Perlawanan yang sebenarnya kalau tanya pada aku, it's a frantic end-to-end action lah. Interesting untuk kita tengok lah. Kedua-dua pasukan memang menyerang untuk mencari kemenangan, sebab hanya kemenangan akan memastikan satu, kedudukan nombor 2 di Liga Super, dan paling penting adalah slot untuk ke pertandingan baru pada tahun depan, itu pertandingan ACL 2. ACL sekarang ni dia dah pecah dua, satu pergi ACL Elite, which is JDT yang pergi. So ACL 2 ni Selangor lah yang dapat pergi tadi. So aku rasa aku nak jemput Azim dululah. Kau nak beri komen sikit Azim terhadap perlawanan tersebut Azim? Okey, perlawanan Selangor dengan Kedah bermain di Kedah. So gol dijaringkan oleh Aaron, penyerang Selangor, yang perlawanan yang agak sengit lah. Kita lihat banyak yang too many stuff at the stake lah, sebab ACL tu pertandingan di Asia, dan juga nombor 2 best of the rest lah. Saya memang target Selangor memang mendapat kedudukan kedua lah, compare dengan yang lain seperti Kedah, Kuala Lumpur, Terengganu, Sabah. Memang saya prefer Selangor lah, based on squad sekarang lah. Nampak memang nombor 2 dan nombor 1 besar diorang, tapi kedudukan kedua agak penting lah dalam pertandingan Liga Super kali ini lah. Sebab itu saja yang mereka boleh target dah untuk meningkatkan status kelab masing-masing lah. Itu pendapat saya lah. Ya. Okay, menarik. Macam Azim sebutlah tadi, memang pada awal musim lagi prediction kita memang kita letak Selangor sebagai best of the rest lah.
walaupun masuk aku rasa minggu ketiga atau minggu keempat Liga Super kot, masa tu dah nampak JDT akan pecut tinggalkan orang lain. I think until JDT dah kalahkan semua, dah kalahkan pencabar-pencabar dia kan, kita yang supposedly pencabar yang kita dah labelkan pada awal musim tu, satu-satu dia dah belasah kan. Masa tu kita dah tahu dah memang sepanjang musim ni cerita dia lah the best of the rest lah. So Saru, aku nak teruskan soalan kedua ni kepada kau Saru. So best of the rest best of the rest tadi milik Selangor lah. Satu yang menarik aku tengok game ni lah. Sebab kita fokus for the past few weeks tu kepada pasukan Harimau Melaya kan. So fokus tu masih lagi kepada pemain-pemain Harimau Melaya di Selangor lah, terutamanya kan. So nampak Syarul Nazim tadi kan main very very calm, very composed. Walaupun kalau main Harimau Melaya tu gelabah kan, tapi bila main untuk Selangor tu nampak standard dia lain lah. Dan terutama sekali Saru, aku nak tarik perhatian kau kepada Brendan Gunn lah Saru. Assist dia kepada Aaron tadi tu memang a piece of different class lah. Daripada long ball tu dia just first touch, dia guna bahu tu dah set the ball in the right position untuk di cross kan. So apa komen kau Saru terhadap pemain-pemain Harimau Melaya Saru yang bermain untuk Selangor pada perlawanan ni Saru? Pertama sekali saya minta maaf tak dapat juga melihat secara live lah. Disebabkan faktor kesihatan juga agak tertidur juga tadi so saya rasa setuju juga dengan pendapat Zul tadi, bila pemain Selangor ni yang mewakili Malaysia, bila dia main untuk Selangor dia beraksi dengan lebih baik lah. Kerana dia boleh ada support system yang bagus dan dah familiar dengan pemain-pemain yang berada di sekeliling kan. Contoh macam tadilah Brendan Gunn, walaupun dia sub so dia berjaya membuat assist yang menarik saya sebenarnya subkan juga match tu kepada anak saya bagi telefon, dia tengok je. Jadi saya tanya je bila dah gol, dia pun jawab dah gol. Okay, menarik. Bijak. Okay. Alalang kita dah sentuh pasal Harimau Melaya punya angle ni kan. Phil, aku nak cuba usulkan soalan ni kat kau Phil. Since antara pemain yang bermain cemerlang malam ni was Somerville lah, keeper Selangor kan. So dah ada cakap-cakap sebenarnya Phil, yang Somerville ni boleh dikira-kira untuk dibawa ke Qatar kan. Walaupun last week kita dah setuju kan, team ni sebenarnya dah fix kan, tak perlu ada pertambahan atau, tapi tengok performance dia tadi Phil, kau rasa should there be a seat for him ke Qatar Phil untuk Somerville ni tadi? Okay, in fact Somerville sebenarnya dah keluar masuk kat tim Kipanggun by right. So Shihan is always number 1, but yang number 2, number 3 tu rasanya macam interchangeable. Kadang-kadang Kalamullah, even yang Terengganu Rahizan pun pernah masuk. So Somerville actually part of the squad juga. So with that kind of performance, he deserve a call lah. I mean, surely Kipanggun dengan tim kejuruteraan, kalau tengok, of course they're watching the game kan, they should take notice of his performance lah. Especially, I mean, Somerville, Kalmah, both pun sebenarnya part of Kim Panggung punya setup, and both dua-dua pun memang sangat busy malam ni. Tapi yang really caught my attention minit ke-8, Somerville buat like double save. That's truly world class double save. So that's the early indication, awal permainan kan. So awal permainan ni biasanya saya agak turning point. Kalau Kedah dah leading our game, the pressure might be on Selangor. So he made that wonderful tu lah, double save tu. Siapa-siapa yang tak tengok lagi rasanya try to watch the highlights lah. It's proper good lah. It's proper good double save. Yep. And anything else Phil that you want to point out dalam game? Okay, anyway, but tanyalah pada Selangor firstly. So after 8 tahun mencuba, akhirnya dia kembali ke Asia. And saya menonton lah interview Tan Cheng Ho post game, typical dia sangat tenang, calm. So he credited all the effort towards all the players. So nak cakap pasal best of the rest, sebenarnya our season tak silap kita mark antara 4 tim yang boleh compete: Selangor, Kedah, Sabah and Terengganu. Badai Terengganu rasanya tahun ni
dia started very very slow kan. So only second half the season baru nampak picking up under the new coach. So Selangor, Kedah, Sabah memang menepati ramalan, and true enough lah, Selangor based on their investment, based on the squad quality personnel, they deserve to be second lah. Just that jurang tu memang besar lah setakat ni, rasanya 12 mata kan, 12 mata dengan JDT. So tapi game tak habis lagi kan? it is what it is lah. But then ada satu game lagi, cool. so Selangor versus PDRM, Kedah against Sabah lah. So Tajam Selangor looking Azim, forward untuk better preparation. Betul. Ni Zim, aku sebenarnya minggu lepas aku ada pick up satu benda menarik sebenarnya. Game Kedah Selangor ni sebenarnya at a very high stake sebenarnya. Kalau if Selangor actually did not make it ke Asia, tak finish number 2 kan behind JDT, sebenarnya all eyes will be on Tan Cheng Ho kan. Sebab with all the investments and everything kan. So with the sacking of with the news yang jadi up north kan, bila Madam Pang decided to let go of Manu Poking kan, sebenarnya ada cakap-cakap sebenarnya Zim yang Manu Poking ni ingin di offer ke Selangor. Apa komen kau Zim sebenarnya dalam hal Manu Poking ni tadi? Untuk menarik coach yang berwibawa seperti Manu Poking yang 2 kali juara AFF memang saya mungkin tak sokong Selangor, tapi saya sokong coach yang berwibawa macam ni masuk ke Selangor sebab kita punya liga lagi meriah lah dengan coach yang level international lah. Walaupun pasukan yang dikendali adalah pasukan Thailand, tapi Thailand adalah nama besar di Asia Tenggara. Ya, memang beliau akan merancangkan liga kita lebih baik pada sekarang lah. Lebih lagi untuk pasukan second best macam pasukan Selangor mungkin dia boleh bagi idea yang lebih baik daripada Tan Cheng Ho, di mana compare dia dua, Tan Cheng Ho dengan Malaysia tak berapa sangat. Dia pula perform dengan Thailand, mungkin dia boleh bagi Selangor sesuatu yang lebih daripada Tan Cheng Ho lah. Tapi itu idea nakal lah sebenarnya Zim, lebih kepada idea nakal lah kan. Tak apa. Okay. Saru, before kita tutup match Selangor dan Kedah ni Saru, kau rasa apa yang kau nak tambah terhadap performance Selangor untuk sepanjang musim ni Saru? Anything you want to highlight ke Saru pasal Selangor sepanjang musim ni? Any player ke yang kau rasa lagi yang kita tak we don't pay attention, we don't talk enough about any players ke pasal Selangor ni sepanjang musim ni? Bagi saya expected lah untuk Selangor ni finish top 3 lah kan this year, dengan setup yang baik, investment yang dah ada, dengan coach yang dah familiar walaupun baru season ke berapa 2 ke 3 macam tu kan untuk Tan Cheng Ho kan. Jadi compact tu macam Kedah, Terengganu masih lagi nak set up. Sabah walaupun dah established tapi nak fokus kepada Asia kan. Jadi expected lah untuk Selangor berada di tempat kedua atau 3. Cumanya mungkin dari segi pemain import tu ada macam cerita pemain import yang tak berapa baik kan. Sepatutnya ada juga pemain import yang lebih baik daripada Selangor 2. So instead of cari pemain import daripada luar, guna je Selangor 2 punya pemain import. Yes. Dan Selangor 2 pun prestasi tahun ni bagus. Jadi tak ada masalah lah untuk dia absorb ke dalam Selangor utama. Siapa Saru? Siapa Selangor 2 ni? Kalau tak saya tak pasti dia masih lagi bermain dengan prestasi yang baik atau tak di back yang daripada Afrika tu. Tak ingat yang Ghana tu kot rasanya. Ya, Ghanaian tu. Sebab seingat saya left back rasanya. Dia pernah main left back dan dia pernah main centre back. Yes. Seingat saya bila tahun lepas, bukan season ni, bila JDT bertemu dengan Selangor, memang dia akan pakai player ni dan Bergson memang tak ada chance untuk score last season lah. Okay, menarik. Okay lah. Itulah dia. So, bercakap pasal Selangor ni, rasanya kan Lalang nak cakap pasal preparation for ACL 2. So berita kontrak baru Faizal Halim ni akan terus mewarnai media lah kot kan. Betul. Sementara
Yelah, I mean buffer kan tak ada Ah. Malaysia Cup, tak ada Asian Cup apa. So on the way towards Asian Cup, confirm cerita-cerita pasal perpindahan pengekalan Faizal Halim akan terus menjadi perbualan lah. Betul. And sangat penting untuk Selangor keep Faizal Halim lah. If you Betul. don't want to do well in Betul. Asia. Yang ironiknya lah kan, kita malam ni borak pasal Selangor, fan nombor 1 Selangor di kalangan kita pula tak ada kan. Memang ironik gila lah. Okay, so Dia tengah celebrate tu dapat Layak Asia kan. kan, Seronok. Asia kami datang kan. Okay lah, so tapi kita cerita pasal Selangor lawan Kedah ni sebenarnya membawa kita kepada satu sisi yang tak best sikit lah pasal bola sepak Malaysia ni. Kan Kedah yang terpalit dengan gaji yang tak terbayar kan. Masih tak terbayar tapi masih dapat give a fight until this sampai ke tahap ini kan. Dan baru-baru ni aku rasa aku dah baca yang kerajaan negeri dah janjikan akan memberi suntikan dana kan, untuk membantu KDA FC ni tadi. So aku nak cuba minta pendapat kau Lazim pasal isu gaji ni kan. So since kita turn semi pro 1993 kan, sampai sekarang 30 years, exactly 30 years kan, masih lagi every season kita dengar pasal gaji, kita dengar pasal klub-klub dibawa ke FIFA mendapat FIFA sanction. So macam-macam Lazim, sampai kes even yang recently pelesenan yang MFL keluarkan tu masih antara yang glaring missing names Sarawak kan, ada masalah gaji lah. So apa komen kau Zim sebenarnya overall pasal isu gaji ni Zim? Okey ya, pendapat saya yang nombor satu ya, mungkin tekanan ya dalam liga ya, kerana untuk mendapatkan kedudukan yang baik dalam liga, bukan semua orang boleh dapat nombor satu, bukan semua orang boleh dapat nombor dua. So mereka berebut nak dapatkan pemain import yang bergaji mahal. Lepas itu mereka tidak ukur di baju sendiri. Lepas itu kita dapat lihat ya, mungkin di awal musim ya, mereka berjanji dengan fans, kita akan lakukan ini, sebab itu kita buat investment ini. Lepas itu dapatkan kedudukan liga ini. Even Sarawak dulu pun lepas juara Liga Perdana dulu pun 2013 pun melakukan perkara yang sama ya. Tapi dia lepas promote dia tak top 3 pun, sama aja. So ini memang masalah pengurusan ya. Saya prefer macam Kuching City FC ya. Mereka berbelanja ya. Lepas tu mungkin kedudukan liga tu last tak menyebelahi pasukan Kuching ya, di mana mereka nombor 2 tercorot sekarang. Tapi mereka tiada masalah membayar gaji ya setiap bulan. So kita tak dengar pun dalam berita. So tapi untuk apply ini dalam semua pasukan mungkin tidak adil juga sebenarnya, sebab ada pasukan yang macam Selangor 3 kali juara Liga Super, mungkin cara lain. Kedah pun sama juga, nama besar ya, dalam sampai 2 kali double treble ya. Pasukan macam ini mungkin pressure dia lain ya. So mereka lepas tu kutipan tiket mungkin tak lepas kot, season tiket pun tak lepas. Mungkin ini memainkan faktor lah, pendapat saya lah ya. Yalah, lain lain hulu, lain padang, lain belalang kan, lain hulu, lain parang kan. Kita tahu nasib. Betul lah. Aku setuju Zim apa pendapat kau. Sebab tak adil lah kalau nak compare, sebab pressure pada tim macam Selangor, pressure pada tim expectation kan pada tim macam Kedah lain expectation kan. Ya, betul. Okay, itulah. So macam, tapi cumanya sedih lah, every now and then nama besar macam Kedah pun ada masalah sebegini kan, after awal season hari tu with pre-season pergi Dubai semua everything kan. So macam mereka kena lakukan semua tu Zul sebenarnya. Mereka perlukan lakukan semua tu. Mereka nak tarik penyokong, mereka stadium, mereka nak tarik penyokong, habis season ticket, mereka nak tarik penyokong pergi ke TV. Mereka terpaksa lakukan semua tu sebenarnya. Betul. Kalau dia tak buat tour macam ni, orang pun tengok baik tak payah tengok dia. Orang lain buat presiden, dia tak buat apa pula. Sama juga cerita ni nanti. Betul. Itulah. Macam, tapi itulah paradox itu tidak berakhir lah kan. Tapi tak apalah. Tapi tengok keadaan Kedah tak bayar gaji pun masih boleh fight lagi. Kira player tu masih semangat lagi lah. Itu kita harus puji lah barisan pemain Kedah kan, walaupun ada masalah gaji semua everything, tapi masih turn up for their fans semua everything lah. So that should wrap it up untuk Liga Super. Not the tournament, not the pertandingan as a whole, tapi kita dah tahu ini
apa yang kita cuba concludekan, kesimpulkan pada minggu ini untuk make sure siapa yang nombor 2 ni kan. So we did that, we got that. Kita dah dapat tahniah kepada Selangor sekali lagi kerana telah mendapat tempat kedua dan mendapat title best of the rest kan. So rasanya kita pun tak sempat ucapkan tahniah kepada JDT juga menjadi Johan Liga Super untuk kali ke-10 kan? Ke-11 10. tu 10. tak pernah dengar 10 tu. Gila. Tak apalah kan. Nak macam mana dia je mampu kan. Bayern berapa Bayern? Bayern 10 Azim. In a Bayern. row. Juve, Bayern, Lyon. 10 kali betul-betul dah. Gila. Bayern ada 10 kali. Different level. Bayern 10 kan. Even Lyon pun Juve pun 7 kali. Lyon 7 kali betul-betul. Yang Juninho Pernambucano tu. Gila. Juventus That league 9 kali betul-betul. 9 kan. Gila lah. Tak apalah. Memang dahsyat lah. Memang fenomena lah kan. So, tapi tak apalah. Dia untuk at least domestic dia, at least dia dah cover itu kan. Dia memang kena jadi champion. So, dia bawa cabaran ke Liga SCL lah pula kan. Walaupun lepaskan belasah hari tu kan. Tapi lah, itu cerita lain lah. Okay. Tapi kena label Farmer League lah pula. Farmers League kan. So, okay. Nicely pivot kita pasal Liga Tempatan ni. Daripada kita dah sebut JDT ni, kita cerita pasal Piala Malaysia pula kan. So, ini kali ke berapa pula? Kalau JDT menang ni, berapa kali turut dah pula dia menang? Tak, saya ada KL menang hari tu. So, tak adalah sampai 10 kan. Dia KL menang hari tu. So, minggu depan akan berlangsung pertandingan akhir Piala Malaysia antara JDT melawan Terengganu kan, kalau tak silap aku. Dan aku ada baca ada member aku share tadi, tiket dah habis dah. I don't know whether there's allocation for Terengganu or for the match itself. Tapi dia fans Terengganu. So allocation is tiket dah sold out lah, dah habis dah. So perlawanan aku rasa as far as I remember, ini first time dia jumpa final yang aku ingat lah. JDT dan Terengganu ni kan. Tak ingat lah. Yang aku boleh recall. Piala FA. Sebelum ni Piala FA lah. Okay, betul. Dan Terengganu, okay lah, betul. So, okay lah, kita panggil resident orang JDT kita lah. What should we expect? Apa expectation Saru untuk game ni? JDT melawan Terengganu. Saya berpendapat expectation match ni simple je, akan somehow dimenangi oleh Terengganu lah. Uyo. Wow. Ada somehow. Ni berdasarkan prestasi terkini Terengganu dan keperluan untuk JDT bermain secara 100% lah pada match tu. Jadi walaupun JDT dah kemungkinan besar tak layak untuk pusingan seterusnya ACL, tapi bila berhadapan dengan Biji Patum yang jaraknya 4 hari selepas perlawanan akhir Piala Malaysia, prioriti tu mungkin diberikan kepada match ACL itu, disebabkan bermain di tempat sendiri dan juga ingin menunjukkan kesungguhan lah, walaupun tak layak, at least menang the last game tu dan dapat points yang bagus. Kembali kepada final Piala Malaysia tadi, hakikatnya walaupun JDT berada di orang kata advantage ataupun atas kertas boleh menang lah orang kata on paper. Tetapi ada satu masalah dari segi nervous ataupun bukan nervous, saya rasa lebih kepada mentality bermain di final dalam keadaan yang sudah memenangi semua ataupun KPI dah tercapai. Sebagai contoh, kalau kita tengok flashback balik masa lawan KL Piala Malaysia yang masa KL menang pertama kali setelah lama, betul kan? So match tu saya berada di stadium dan saya rasa JDT memang sengaja melengah-lengahkan keperluan ataupun urgency untuk menang. So bila benda tu berlaku, Syukur dan juga Boyan memang dah tahu taktik JDT ni macam mana. So dia memang concentrate on the vital moments untuk skor dan dia dapat 2 gol tu cukup lah. Betul. So benda yang sama juga saya rasa Terengganu. Kiranya ada precedence lah, benda ni pernah jadi lah, situasi ni kan. Menarik. Dan saya rasa benda yang sama juga Terengganu akan buat selepas 2 kali perlawanan dekat dalam AFC Cup. Mereka ketinggalan.
ataupun pada yang terbaru kali ni dia leading. Tapi dia control match tu sampai akhir minit ke-86 baru dia bolos di tempat lawan. So dia dah ada intensity ataupun capacity untuk fokus pada game yang high intensity ni dengan JDT ni, dan strike bila perlu di minit atau di masa yang diperlukan lah untuk kemenangan. Okay. Suddenly dengar komen kau ni Sarul macam something to look forward to pula game ni. Kalau tak sebelum ni macam cakap atas ketah kan. Atas ketah security lah kan. Something to look forward to pula kan. Tengok betul tak apa Sarul cakap kan. Menarik. Boleh. Kau feel macam mana feel? What? Adakah kau bersetuju dengan Sarul punya telahan Sarul ni tadi? Walaupun talahan tu sangatlah menarik dan mengujakan. Dengan reality check. JDT, ya faham lah, maybe macam saya cakap apa, dah menang Liga begitu selesa kan, then ada Champions League 4 days later, but then rasanya kalau ada satu motivasi untuk JDT adalah dia nak buat double treble sebenarnya. So last season they managed to do treble, and kalau dia menang kat tahun ni ada treble, so dia akan equal double quadruple dah jadi. Yes, lagi kan. Lagi dahsyat. So tak tahulah if that is motivation kan. Tapi menang Malaysia Cup ni sepatutnya dah masuk final without saying tu patutnya motivation lah. Tinggal lagi itulah in terms of intensity. Satu yang mungkin boleh, tapi nak cakap tu pun Terengganu pun main Asia juga kan, tapi just that less opponent lah. Tapi sebab JDT memang tough lah dia punya opponent, so intensity tu sangat tinggi kan lawan Japan semua tu, so that might affect the game lah. But then again lah, Piala Malaysia ni kata orang kan, dia magic, so magic. dia one off punya game kan, so mungkin boleh jadi tu lah intensity sebab, but then still lah heavy favourite kepada JDT kan. The last head to head pun rasa 6 perlawanan, 5 JDT menang, 1 je seri between Terengganu and JDT. Menarik. So yeah. Okay, Zim, kau pula Zim. Ini akan menjadi kata putus ni. Podcast kita bajet siapa menang between JDT dan Terengganu. Saya memang memilih yang obvious lah, JDT lah. Based on rekod pertemuan pun, 2 kali berjumpa pun tahun ni, JDT menang 3-1 away, 2-0 home. So based on 2 rekod ni, takkanlah yang ketiga ni kalah pula kan. Lepas sebelum ni 2 kali menang, takkan kalah pula lah. Tu pendapat saya. Tapi saya setujulah yang cakap feel tu, magic Piala Malaysia, apa-apa boleh jadi tu, memang saya setujulah kan? Tapi yang saya cakap ni based on atas kertas lah. Atas kertas lah. Itu yang aku cakap tadi, memang Saru punya point tadi memang plot twist lah. Memang betul juga kan, suddenly jadi interesting nak tengok balik kan. Okay, tak apa. So kalau boleh lah Zul, saya masih teringat lagi perlawanan pertama JDT kalah di SSI, dan tim yang buat kemenangan atau kekalahan tu adalah Terengganu lah. Dan penjaring pula bukan pemain import. Jadi cuma saya kecewa orang yang coach pada masa itu adalah Nafuzi, dan sekarang tak continue lah. Betul. Okay, memang dendam ni. Lain macam dendam rupanya Terengganu dengan JDT. Tapi kalau Nafuzi still di Terengganu, maybe lah kot ada peluang juga kan. But this Croatian guy ni tak pastilah. Yalah, memang macam kau cakap lah Phil, dia Terengganu pun start very slow season ni kan. Macam tak apalah, maybe they pick at the right moment. Kita tengok lah. Yeah, exactly. The performance dekat Asia pun not too bad lah sebenarnya. Betul. So itu je sebenarnya yang penting dalam football kan. It pick when it matters most kan. Kalau awal-awal pun kau bungkus, but you manage to pick when it matters most, ngam lah. Ataupun kau cemerlang awal-awal tapi bungkam last tak guna juga kan. Okay, so I think that's something for us to look forward to. Suddenly with the pointers yang panel kita throw malam ni, jadi macam okay lah, boleh lah, something to look forward to lah next Friday. Tuan-tuan dan perempuan, perlawanan final di antara Final Malaysia Cup antara JDT melawan Terengganu bagi merebut piala terakhir lah. Selepas kita dah tahu siapa juara Liga, siapa juara Piala Sumbangsih, siapa juara Piala FA. This is the last tournament yang kita nak tahu siapa Johan ni kan.
So good luck kepada both team. InsyaAllah kalau ada ruang dan kelapangan mungkin minggu depan lah kita buat satu pod lagi, kita review lah pasal game ni. So I think with that kita tutup dulu bahagian pertama ni. Kita dah spend time untuk borak pasal bola sepak tempatan, pasal Liga Super, pasal gaji sikit tadi dan pasal Malaysia Cup. Think we can wrap up untuk bahagian pertama. Kita akan berjumpa semula pada bahagian kedua sebentar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Selamat kembali ke podcast Bola Lagi. Seperti biasa, untuk sebelum kita bermula bahagian kedua ni, aku akan buat sikit plug lah kepada yang baru mendengar podcast kita untuk pertama kali. Kami daripada podcast Bola Lagi membincangkan perihal-perihal bola sepak tempatan. Fokus kami biasa berikan kepada Harimau Melaya lah. Tapi kalau dah tak ada Harimau Melaya tu, kita akan borak pasal Liga Super. Memang kami start podcast ni setahun yang lalu. Dah 1 year anniversary sebenarnya kita ni. Bila kita borak pasal AFF tahun lepas. Dari situlah kita start. So untuk mendengar episod-episod yang lepas, masih lagi ada dekat Spotify, ada di Apple Podcast dan ada di YouTube. So kalau nak dengar while driving ke, macam aku selalu buat while buat laundry, buat dishes kan, memang the best time nak dengar podcast ni, especially podcast yang sejam macam kita ni kan. So boleh dengar di situ. Kami juga boleh dihubungi di Twitter, Bola Lagi. Kalau kuku ada yang cuba nak berhubung ke kan, nak buat kolaborasi ke kan, so boleh hubungi kami di situ. Okey, kita kembali ke bahagian kedua. Bahagian pertama tadi kita telah membincangkan berkenaan dengan situasi terkini bola sepak tempatan berkaitan Liga Super, Piala Malaysia dan pertandingan-pertandingan bola sepak tempatan. Untuk bahagian kedua ni kita nak memberi sedikit fokus kepada pertandingan Piala Asia bawah 23 tahun. Kenapa fokus ini kami mahu beri adalah setelah tak lama selepas undian kumpulan untuk kita pada tempoh hari, dan benda tu berlaku serentak juga dengan kejayaan pasukan Harimau Melaya menang both games qualifier World Cup hari itu. So ada cakap-cakap, tak silap aku, daripada management Harimau Melaya sendiri, tak silap aku, ataupun pegawai FM, aku tak ingat siapa, tapi ada news ni pick it up lah, yang cakap beberapa nama yang layak dari segi umur nak dibawa ke Under 23, AFC Under 23. So this person is actually talking about Arif Aiman lah, antara lain kan. So aku rasa kita nak bincang sikit pasal topik inilah. Saru, aku nak minta pendapat engkau dulu Saru ya. With the games yang Arif Aiman dah main for the past 2 years, aku rasa non-stop main, campur dengan nak main Piala Asia lagi lepas ni. So maksudnya lepas Liga habis, Piala Malaysia habis, minggu depan tu Arif Aiman still need to be prepared untuk main Piala Asia. Adakah wajar sebenarnya dia dibawa ke pasukan Under 23, Saru? Personally bila saya lihat perlawanan ACL tempoh hari, saya dah nampak Arif Aiman is burn out already sebenarnya. Walaupun dia direhatkan daripada perlawanan Liga Super sebelum tu, tapi cara permainan dari segi diri dia sendirilah, kita tahu dia boleh banyak berlari, boleh banyak challenge, tapi semua tu tak berlaku bila berada di Jepun. So kita bayangkanlah kalau after Piala Asia, 3 game yang agak dekat dalam peringkat kumpulan, saya melihat kalau Malaysia layak ke pusingan seterusnya, kemungkinan besar keperluan Arif Aiman tu amat sukarlah untuk ditagih, kerana dia mungkin akan burn out. Melainkan kalau kita tak layak daripada peringkat kumpulan, dan pada masa yang sama Liga Super punya schedule masa Piala Asia AFC 20 Under 23 tu tidak apa orang kata bertindih. So jadi mungkin keperluan Arif Aiman tu boleh diperlukan lah. Cuma yang paling penting bagi saya, kalau nak ada Arif Aiman atau tak nak ada Arif Aiman, adalah konsep permainan Malaysia Under 23 sendirilah. Kalau dulu kita akan rasa pelik sebab bila Ella Verasan, betul kan nama betul, dia? Coach Ella Verasan. Coach Under 23, sedangkan dia adalah assistant coach kepada pasukan utama. Tapi bila konsep bermain di Under 23 tak sama, tak ada kesinambungan.
Jadi kalau perlukan refinement ataupun tak perlukan refinement, kena ada kesinambungan di antara permainan corak under 23 dengan pemain di squad sini lah. Itu pada pendapat saya. Betul. Secara personally, kalau boleh, saya tak nak melihat ada Ivan berada di under 23 kerana dia akan membantutkan prestasi ataupun peluang orang lain untuk lebih menyinar. Bagus. Betul lah. You should give chance kepada orang lain lah. Next ni sebenarnya Zim, aku nak minta kau punya pandangan lah Zim, sebab last week masa kita bincang pasal komen Bapak Presiden Hamidin yang cakap dia yakin pasukan ini boleh ke Paris kan. So antara point yang kau beritahu Zim sebenarnya, kalau ada penyertaan player senior, kau sendiri yang ada sebut lah antara sebab dia. Selain daripada Arif Aiman Zim, ada player lain ke? Under 23 ni memang solid untuk under 23 saja, tak ada slot untuk overage player. Overage bila di Olimpik nanti, tapi Piala Asia nanti kena semua bawah 23 lah. Ya. So ada lain ke Zim yang boleh dibawa sebenarnya? Untuk pendapat saya ya, kalau nak layak ke Olimpik, top 3 saja yang layak ya. Nombor 1, nombor 2 dan pemenang ketiga dan keempat nanti. Ya, so kalau kita nak layak ke Olimpik, kita memang perlukan yang terbaik lah. Arif Aiman memang kena masuk lah. So saya nak tambah lagi Feroz Baharudin kena ambil. Lepas itu tapi saya tak pasti Feroz Olimpik dapat main ke tak, sebab waktu itu dia dah 2024, umur dia 24, tapi tahun ini dia umur 23. Tapi tahun depan saya tak pasti dapat ke tak. Tapi tahun depan macam tak dapat lah Feroz tu. Nawalin boleh, Siki Zahan, Azam Azmi, maafkan saya. Ya, Azam Azmi memang diperlukan lah. Ruven Trent memang diperlukan lah. Tapi bergantung dengan klub ya. Kelab bergantung dengan klub yang mahu melepaskan mereka ya, sebab sekarang ini kita selalu tengok ya, pasukan kebangsaan yang lain pun mereka fokus ke bawah 23, 23 pemain tu 23 je, 20 senior mereka main senior je. Dia jarang dah kita jumpa campur-campur sekarang ya. Ya, mungkin dulu era Akmal Rizal dulu kita nampak ya, Akmal Rizal menanggung tanggungjawab yang besar. Bawah 23 dia juga main, 20 bawah dengan senior pun dia terpaksa main juga. Rasanya squad Ella Harris tu squad Ella Harris tu ialah macam what Vietnam is practicing now lah sebenarnya. Betul. Dia dua-dua dia same team. Ya, betul. Seorang lagi sebenarnya recently Akhil Rashid sebenarnya dulu. Memang Akhil Rashid direbut segenap level, segenap negeri, semua rebut dia. I remember. Ya, betul. Akhil Rashid yang paling teruk sebenarnya. Bawah 19 pun dia, bawah 23 pun dia, senior pun dia. Semua dia terpaksa main. Sebab tak ada orang lain waktu itu. Sebab tu Malaysia waktu tu expectation terlampau tinggi ketika itu. Dia bergantung dengan apa yang kita nak ya. Kalau kita setakat nak melepas grup dia, tak payahlah kita panggil Arif Aiman. Kalau kita nak melepas ke Olimpik, mungkin kita perlukan pasukan yang terbaik. Bergantung kepada apa yang kita nak ya. Tapi betul Zim, aku setuju apa yang FM target sebenarnya, apa yang dia nak daripada pertandingan ni. Tapi aku setuju juga apa yang selalu sebut tadilah, kalau dah semua star main ni, bila masa kita nak unearth dan memberi peluang kepada player baru kan, contohnya macam memberi player baru untuk beraksi. So basically what we are saying right now is kalau boleh jangan main kan, kalau boleh jangan main, dan kalau nak main juga make sure kenalah dengan sasaran dia kan. Kalau betul nak do well, kalau betul nak ke Olimpik kan, bawa lah kan. Tapi at the same time, kalau nak bawa juga, kalau approach pasukan tu tak sama, no point juga. So those are the things that need to be considered lah. That is what we're trying to say here. Okay Phil, ini cerita pasal yang di atas turun ke bawah, maksudnya player senior main under 23. Kau rasa sekarang Phil, ada tak player under 23 yang sepertinya Kim Panggon bawa pergi Qatar? Okay, before that ada sedikit info lah. Piala Asia Under 23 actually outside FIFA calendar. So teams tak ada obligation pun nak release player lah. Okay. So knowing so kalau let's say pun nak ambil, bawa lah Arif Aiman pun it's going to be hard nak convince lah TMJ kan. Lagi-lagi kalau Liga dah bermula kan. So apa tadi salah, that's one factor need to be considered lah kan. So but saya pun
pasti setuju dengan Saru lah sebenarnya. So rasanya bukan amalan biasalah untuk seorang yang dah main senior to go back to junior, walaupun diperlukan kan, even Rooney pun himself kan, Owen kan, when dah masuk Messi kan. national team, Messi Messi main Olimpik. even kan. Messi main Olimpik. Okay, ada caveat. Ada caveat. So adalah jarang for that, and it's only good for us to create new Arif Aiman lah rather to rely on him kan. Okay, anyway, on your question, apa tadi for yang player under 23 23 yang boleh pergi ke Qatar. pergi ke Qatar. Okay. Under 23 pun main Qatar. Yang boleh ke pergi ke senior. senior team. Sebenarnya semenjak Kim Panggon take over ni, sebenarnya Mukairi dengan dua nama lah, Mukairi dengan Azam Azmi sebenarnya main for both teams kan. So tu dua nama yang kalau let's say pun yang sedia ada dalam perancangan Kim Panggon lah. Tapi dua extra nama lagi yang if Kim Panggon nak pay attention lah, sebenarnya dua tonggak pertahanan Terengganu lah yang akan main final nanti. So para pendengar, rakan-rakan boleh pay attention dengan dua player ni lah. Rakan kepada Azam Azmi iaitu Ubaidillah dengan Safwan Mazlan. So dua-dua ni actually Terengganu this season, dua player revelation lah, apart from Azam Azmi dah maybe last season dah revelation. So both of them actually at the heart of defense Terengganu kan. Betul kan Azim dengan Saru, kita Terengganu tak main center back import rasanya kan. Yep. Dia pakai seorang je. Tapi tak selalulah. Kebanyakan masanya Safwan dengan Ubaidillah. Kan, yes. Dan Syarul Nizam. Seorang lagi Syarul Nizam. Syarul Nizam. So maybe nama-nama yang boleh di-consider lah. Or even kalau maybe nama yang korang Ferguson ni tu pun menarik kat sebenarnya. Afan suka tu Ferguson ni. Saya pun suka juga. Kalau nak striker kan, so Ferguson ni tu boleh lah kot. Boleh agak Darren Lock. Maybe Saru dengan Azim boleh tambah kot player lain. Saya cuma nak tambah tu je, Ferguson ni je. Ferguson ni. Sebab nampak work rate tinggi, tinggi lampai juga. Lepas itu dia macam reflect mirip siapa nama? Darren Lock lah. Yes. Darren Lock. Lepas itu dia pun pemain yang rajin yang jarang cedera, sentiasa memberi komitmen kepada bola bertiga. So far yang selain yang nama besar ni, yang Ferguson ni je lah. Sebab saya rasa Malaysia forward memang kurang lah. Selain Darren Lock, kita dah Syafiq Ahmad pun jarang main. Saya rasa lebih baik kita ada pemain pengganti yang muda lah, macam Ferguson ni bawa ke Piala Asia. Menarik. Kau Saru, ada nama lain? Saya setuju juga kalau keadaan Syafiq Ahmad sebelum pergi Qatar nanti tak memberangsangkan, why not kita ambil Fergus lah, sebab dia akan bermain juga di Under 23. Pernah berjumpa dengan Fergus secara personal. Kalau jumpa dengan dia ni, dia cakap bahasa Melayu kat kita balik. Kita nak cakap English pun dia cakap bahasa Melayu balik. Dia klub mana? JDT ke? Ya, dia pemain warisan. JDT 2. JDT 2. Dengan budak Valderrama tu Najibuddin tu. Najibuddin. Okay. Tapi Fergus ni betul lah, fizikal dia ada, cara bermain menarik. Dan sebenarnya dia kurang mendapat minit bermain lah walaupun di JDT 2, kerana JDT 2 ada striker yang lebih. Itulah saya pun pelik kenapa nama dia menarik Gabriel Nistroy. Nistroy. Berasal daripada Sarawak. Saya nunggu kenapa Sarawak ni tak ambil lah player ni. Kuching City ke? Tak payahlah Sarawak. Sangat Okay, so yang lagi satu kalau boleh defender lah, mungkin Ubaidillah ataupun Safwan, kerana 3 game yang dalam short time tu injury memang senang berlaku. Saya nampak mungkin Dominic ataupun even Sharon Nazim kalau dapat bermain pun senang get to injury. So better ada seorang pemain defender, Ubaidillah ataupun Safwan lah. Menarik. Dua position yang key kan kita suggest put forward ni kan, is striker tadi Ferguson ni dengan defender lah. Menarik. So itulah nama-nama. Kalau
kalau betul bila Kim Panggon announce this team, you hear it first lah. You hear it here first kan, nama-nama yang kami canangkan untuk dibawa ke pertandingan senior di Qatar nanti. Okay, aku rasa untuk bahagian kedua sebenarnya fokus kami terhadap itu saja. Kita nak borak sikit pasal pasukan under 23 kita, peluang dan chances yang ada pada mereka lah, dan apa sumbangan pemain-pemain under 23 kita boleh bagi kepada tim senior lah, tim bimbingan Kim Panggon. Itu saja untuk bahagian kedua. Aku rasa lepas ni kita akan berjumpa di bahagian ketiga. Pendek lah kita hari ni recording. Bahagian ketiga dah. Zim, kau pernah pergi? I don't know, I cannot see. Zim, kau pernah pergi Bukit Jalil, Zim? Tengah football? Zim macam saya pernah ya. Sekali. Tengah Liverpool lah, Zim. Liverpool lah. Pun saya dah juga. Si pernah aku pergi. Liverpool. Tengah Liverpool lah? Apa? Kau pernah pergi nangkau game di Bukit Jalil lah? Saya pernah. Sekali pun saya dah. Okay, siapa. Okay lah, siapa. So, just this is santai pun topik lah. Pagi ketiga kita borak pasal Bukit Jalil lah. Tapi tak ingat balik perlawanan yang Singapore tu apa result dia? Tak ingat dah. Kalah kan. Seri 1-1. Kalah po. Kalah. Bukan seri. Yang Singapore gemuk skor lah. Away China kita China. Okay. Jai ya. Chijai. Betul. Kuli kan nama. Kuli kah? Kuli dah. Oh. Singapore jap. Any one of you went to lawan Indonesia kah? World Cup Qualifier 2020? Ada lah. Kau pergi lama. Kita tak pergi. Okay, bagus. Kita ada wakil. Okay. Itu yang tu game Pawi kan? Yang dia score daripada kiri tu. Lama game tu. Draw 1-1. Draw. 1-1. Memang. Dengan Singapore tu kan? Okay. Singapore. Masa tu dah kalah teruk kat jalan besar. Dekat jalan besar 5-3 kalah. 5-3 ke 5-2? 5-3. Benda lah keeper tu. 5-3 ya. Betul. Sama keeper ya. Masa tu siapa line up dia? Menyakitkan hati betul lah. Line up dia siapa masa tu? Team yang menang AFF lah. Tapi keeper dia tukar tu. Keeper dia kat jalan besar. Mula time tu keeper siapa tu? Sabini kot. Dekat jalan besar. Lepas tu apa benda lah tak reti main dekat turf. Okay, jom start. Mute. Hey, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke bahagian ketiga untuk podcast kita. So, selepas kita bincang pasal topik yang agak serius, topik yang agak current, yang agak terkini untuk dua bahagian pertama ni, kita nak bincang pasal satu topik KLMJ, topik kehilangan lama menusuk jiwa untuk bahagian ketiga ni. Baru-baru ni selepas Coldplay perform di Bukit Jalil kan, aku berpeluang untuk pergi ke stadium untuk tengok konsert tu. So sebenarnya aku teruja tengok stadium tu penuh lah. Sebab aku berpeluang untuk ke Bukit Jalil banyak kali untuk tengok bola, dan banyak kali juga aku tengok stadium penuh kan. Tapi since renovation yang turunkan dia punya capacity daripada 100,000 daripada 90,000 ke 80,000 ke 80 ke 70,000 kan, dia I've never seen that stadium full sebenarnya. Aku tak pernah experience sendiri stadium tu full. So aku teringat lah bila aku pergi ke konsert Coldplay tu, tengok atas padang penuh, dekat atas stand semua 3 tier tu penuh kan. So macam teruja lah. Macam memang stadium tu memang lumrahnya sepatutnya penuh kan. So bila tengok penuh tu seronok lah. So menyebabkan aku teringat lah kan, aku nak bawa topik ni, perbincangan kepada kawan-kawan dan rakan-rakan panelis untuk kali ni adalah momen-momen lain lah yang korang pernah rasa stadium Bukit Jalil yang bila dia penuh, apa impact dia kan. So aku ada beberapa perlawanan top of my head sebenarnya yang aku nak kita bincang lah. First of all sebenarnya perlawanan yang aku sendiri pergi, World Cup 2014 punya qualifier, second round tak silap aku. Masa tu kita masih main qualifier, masih main knockout punya qualifier lagi. Fresh from 2012 pak qualifier for World Cup 2012. 2012. No. 2014 lah. 2014. Mainnya 2011. So fresh from bergelar Raja Asia Tenggara kan, kita menang skuad Raja Gopal sebagai Raja Asia Tenggara, menang AFF. Kita telah dipadankan untuk bertemu dengan Singapura. Temasek. Seteru kita, dua leg. First leg main dekat Jalan Besar, kalah 5-3, which is weird. Confident gila itu dengan game tu, tapi sebab masa tu main kat Jalan Besar, Stadium Nasional tak siap lagi, memang menjadi masalah kepada pasukan Malaysia ataupun klub-klub tim-tim negeri masa tu kalau bertandang ke
lawan Lions 12 masa tu, main dekat padang besar je memang kantoi dengan AstroTurf itu, dengan padang artificial itu. Tapi walaupun kalah 5-3, berbekalkan dengan semangat roh Bukit Jalil dan keupayaan pasukan kita yang baru bergelar Raja Asia Tenggara, kita yakin kita mampu turn the deficit around lah di Bukit Jalil. So me and Phil was there together. Masa tu aku tengok, that's the first time aku tengok stadium tu memang penuh. Kami masuk awal stadium tu, saya dalam pukul 5, pukul 6 dah masuk masa tu, petang lagi. Tapi stadium dah penuh dah, sampai ke tangga semua orang dah duduk. We were lucky dapat tempat duduk lah. So me and Phil was there. Kau ada Saru game tu? Kau sempat pergi ke Saru game tu? Aku pun tak boleh nak recall. Rasanya tak lagi. Tak sempat. Okay, tak apa. Okay, so komen aku nak minta Phil lah. Phil, anything you want to share, Phil, pasal game tu, Phil? Suasana dia masa tu. Cakap pasal stadium penuh tu sebenarnya dah fikir balik kan. Ini very perspektif lain kot. Tu HSC memang tak compliant lah. Macam tu cakap, I mean, aku dah pergi Bukit Jalil countless times juga kan. So, tu like paling pack lah, like pack. Duduk kat tangga, depan railing tu pun penuh. Fikir balik, auzubillah lah kalau jadi apa-apa. Memang gone lah semua. Memang exit pun tertutup. Okay. But then, that's talking about, mood sangat confident, sangat yakin, fans sangat yakin lah, even though lah ketinggalan 5-3 sebab kita main Bukit Jalil lah. We just need 2 gol lah sebab ada away goal ruling kan, back masih ada. So sangat confident and kita score awal, bukan score awal, kita score second half actually, leading, tapi kita tahu lah apa berlaku lepas tu, anti climax kan, Singapore equalize and yelah, saya sayang lah sebab kita meletakkan harapan yang sangat tinggi pada tim Raja Gopal kan, tim yang dikatakan tim emas lah back then kan. So apart from the result saja, the atmosphere tu dari segi nak cakap suasana back, rasanya Ultras pun tak kuat sangat time tu. Dia dari segi volume lah, ramai orang lah, tapi dari suasana I've been to way better punya atmosphere lah, sebab back baru sekali Ultras very prominent kan, tapi back then Ultras baru nak bertatih kan. So okay, itulah pengalaman 2011. Satu lagi aku ingat pasal game tu, that is the best rendition of Negaraku yang aku pernah nyanyi dekat stadium. Yes, correct. Memang sampai sekarang, because aku ada I have the YouTube yang when the national anthem was playing. So from time to time aku tengok tu, dapat rasa sebab dia tu kan, lain macam kan. Tapi betul lah, memang anti climax lah game tu kan. Seri satu sama kan. Okay, that is the game that me and Phil attended lah. Ada satu game lagi yang quite recent lah, aku rasa. Yang quite recent yang can give the same atmosphere kepada kita, yang meremang bulu punya atmosphere kan. Again, dia memang kena lawan tim serantau sebenarnya. Kan? So, satu Singapore, satu lagi Indonesia lah kan. So, we were lucky before COVID strike. This is before COVID. This is what I would like to call peak Tan Cheng Ho punya team. Ni team paling terror Tan Cheng Ho pernah buat. Selepas kita menang secara dramatiknya melawan Indonesia di Gelora Bung Karno kan, trailing 2 kali tapi menang game tu kan. Now it's for the return leg kan. Game tu kita menang 2-0 2-0 ke? Tak ingat aku. Betul, 2-0. 2-0 kan. So aku tak ada. Game tu aku sebenarnya dah tua-tua ni dah makin kurang. Aku nak berasak-asak ke stadium sebenarnya. Tapi Saru ada kat situ. Saru was there. Game tu lepas kita menang lawan Siam kan? Menang lawan Siam. Betul, menang lawan Siam. So, lawan Siam tak ramai orang. Sebab lepas lawan Siam tu, semua orang nak pergi lawan Indo. Give up, tak nak ambil tiket lah. Tak apalah, don't bother lah. Tapi engkau Saru, macam mana kau boleh secure tiket Saru game tu? Aku pun tak ingat, rasanya bila dah order je tiket tu terus belilah kan. Dan memang rasanya tak sempat nak duduk game tu. So dia sangat penuh tu tak penuh sangat lah, tapi dia macam semua orang tak kisah nak duduk ke tak nak duduk ke, yang penting tengok match tu. So memang berdirilah rasa tu. Cuma atmosphere tu
bagi saya lah atmosphere tu lagi kuat masa final AFF 2010. Wow. I Masa was there, tu aku memang tengok final AFF. masa tu lagi best lah. Memanglah. Dan walaupun masa kita dah menang dengan Thailand tu, expected nak menang lah dengan Indonesia ni kan. Dan memang berjaya menang tu. Ada goosebump jugalah bila dah menang satu, dah skor satu tu, tapi macam susah nak dapat gol yang kedua tu. Until the moment of Sapawi punya magic on the betul. touch. Betul, on the betul. touchline. On touchline. Yang betul. lepas tu saya rasa ramai emulate benda tu. Mak Yu buat benda sama. Ari Aiman pun dah start buat benda sama. Itulah. Betul. Menarik itulah. So macam aku cakap tadi lah, we are lucky lah. Negara kita ni kita ada satu stadium Bukit Jalil yang huge kan. Memang kalau ikut kategori kalau kita nak compare stadium-stadium di dunia ni kan, it's dia setaraf lah dengan Camp Nou, setaraf dengan Bernabeu in terms of size lah. Tapi aku tak tahulah setaraf dengan Aztec. Baru saya teringat balik macam mana saya dapat tiket tu. Kebetulan ada kawan yang bekerja di dalam ISN, so saya masuk dengan ISN punya team lah. Tapi kami walaupun sebenarnya tempat di reserve, faham lah tempat reserve ke tak reserve ke, masuk lambat berdirilah. Menarik. Itulah tadi. So aku nak cakap we are lucky lah yang kita ada stadium yang besar kan. So it's, kalau dia penuh tu dia akan memberi a spectacle lah. It's a spectacle sebenarnya. So like macam aku dengan Phil ni, kami dari Sarawak kan, nak tengok national team ni memang dulu-dulu ni memang ya, macam aku tanya Azim tadi, pernah tengok tak? Azim tak pernah pergi KL tengok Malaysia main kan. It's not something yang it's a privilege sebenarnya untuk orang-orang kat KL ni, yang kat Semenanjung ni boleh tengok Harimau Melaya main Bukit Jalil. So that's why when kita kena arrange Azul, satu hari nanti Azim kita bawa dia ke stadium. Memang Oman Zim. Oman. Kelak kita ajak. Suki lambat tapi Zim. Puasa pernah juga. Kan. So it's a privilege lah sebenarnya untuk orang-orang kat Semenanjung ni, yang korang tak sedar lah, you guys are having. Sebenarnya Sarawak, Sabah memang mustahil lah tengok. So when we were moved here to KL since 2001, so we made a promise lah, me and Phil made a promise, we try to frequented Bukit Jalil ni as frequent as we can lah. Until now, one moment ni memang gila duk tengok bola kat Bukit Jalil. Sekarang aku dah kurang lah. Tak sanggup dah nak redah jam-jam. Tak sanggup nak berebut seat dah sekarang kan. Ni seat aku kan. Dah tak sanggup dah kan. So teruskanlah. What we are trying to tell here is that itulah tujuan dia kan. Stadium tu kalau dia dah penuh tu, roh dia punya lain macam, roh dia kepada kita pun dah macam tu. But surely it will give an extra percentage kepada player kan. Surely kan. So we do our parts lah dalam kita nak menyokong pasukan kebangsaan kita kan. It kind of like macam memberi, what happened to Coldplay few weeks back tu, macam memberi eye opener lah kepada orang. Stadium ni boleh penuh rupanya kan. Bila dia penuh macam ni rupa dia kan, selain daripada Malaysia Cup semua everything kan. So itulah, keep on datang dan turun ke stadium selagi ada peluang itulah kan. Dan macam kes Azim ni, nanti kita Azim Oman kita kena adjust Azim. Kita kena, masa tu kita dah layak ke second round Asia Cup kan. So kita dah berdiri lain macam dah, macam peacock dah kita jalan lawan Oman masa tu kan. Kita bisa boleh cuba. Kita adjust Azim bagi kasih jadi. Okay, aku rasa itu je lah untuk kali ni. Kita dah bincang quite ringkas lah untuk minggu ni, untuk kali ni. Topik kita nak fokus kepada Selangor tadi. Kita nak fokus kepada AFC dan kita fokus kepada suasana di Bukit Jalil lah. Okay, sebelum itu kita akan kembali lagi selepas ini untuk rangkuman kata-kata parting words daripada kita punya panel selepas ini. Okay, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke segmen terakhir kita pada episod ini. So seperti biasa pada segmen terakhir ni, aku bagi peluang lah kepada panel-panel kita untuk memberi sedikit parting words lah, maybe reminder ke, ataupun ada pujian ke, ada something to point out ke kan. Aku bagi kau dulu Saru. Anything to say Saru before we go off this week?
Bagi saya teruskan untuk pendengar-pendengar menyokong bola sepak Malaysia walaupun sudah nak habis musim, especially bila pasukan yang berada di Asia AFC dah hampir layak, Sabah dah layak dan Terengganu hampir. Jadi kita looking forward for representative in later stage. Liga Super masih ada lagi satu perlawanan, walaupun mungkin tak bermakna bagi di atasan, tapi beri sokongan kepada pasukan masing-masing lagi lah. Dan jangan lupa pada siapa yang nak menonton Piala Malaysia tu, make sure kalau pergi stadium tu preparation dia sangat detail sebab kali ni minggu tu akan ada Karnival Malaysia Madani di Stadium Bukit Jalil juga, bermula daripada Jumaat sampai Ahad. Dan hari Ahad malam tu pula ada Gegar Vaganza final. Jadi Stadium Aziata digunakan, Stadium Nasional Bukit Jalil digunakan, Pekarangan digunakan. Jadi pandai-pandailah buat preparation. Kau Saya pun sebenarnya tak betul berminat nak pergi disebabkan oleh Carnival itulah. Jadi kalau ada beberapa pertandingan macam nak dapat tiket percuma kan, yang mana kawan-kawan war-warkan, saya masuk je lah kalau dapat. Tapi nak pergi tu beli bila ada Carnival ni memang susah. That's a good reminder. Okay, jadi jaga kesihatan masing-masing lah. Betul. Engkau pula Azim? Anything Azim? Okey, terima kasih Saudara Zul. Okey, saya nak mengakhiri podcast hari ini dengan saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Selangor kerana mendapatkan tempat kedua selepas berempas pulas dan banyak obstacle yang mereka atasi. Last berjaya untuk nombor 2, game last. Boleh bagilah pemain lain main, pasukan utama boleh berehat macam Faizal Halib. So all the best in ACL nombor 2, ACL 2. Nanti all the best kepada Selangor, buat yang terbaik dan harumkan nama Malaysia. Dan saya harap untuk Liga Super Malaysia 2024, saya harap Kelantan cuba dapatkan lesen Liga Super secepat mungkin supaya kita ada 14 pasukan di Liga tahun depan dan membuatkan Liga kita lebih kompetitif. Walaupun kita rival, kami perlukan anda untuk kekal relevan dalam Liga, untuk Liga kekal relevan dan Liga kekal kompetitif. Tolong dapatkan lesen tersebut. Terima kasih. That's a good point as well. Phil, anything Phil you want to add to both these gentlemen? Just okay. But macam kata sorry, kita approaching the end of season. So good luck to Terengganu and GDT, and good luck to both set of fans. Just enjoy the moment because finally, yalah, walaupun selalu main final pun, final is still a final kan, the final. So just enjoy the moment, stay safe semua fans. And sebenarnya talking about Sabah je kan, kita tak mention sangat pasal Sabah. Tak jaga Sabah berjaya layak ke next round. So, saya personally memang follow kan result Sabah ni, and as a fellow Bornean, agak proud with the performance achievement so far. So all the best to Sabah and Terengganu. And JDT pun hopefully ada miracle lah, boleh layak ke next round, but we see how lah kan. So yang lain tu just keep supporting, and walaupun Malaysia tak main, just follow berita cerita pasal national team ni, because obviously dia akan leading up to Asian Cup ni lagi banyak lah coverage and hype on our Harimau Melaya. Okay, terima kasih semua, stay safe. Okay, sebelum kita mengakhiri episod pada kali ini, seperti minggu-minggu yang sudah, aku ingin menjemput para pendengar kita untuk terus memberikan sumbangan dalam bentuk apa-apa bentuk, sekalipun kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin yang sampai hari ini terus dibedil dan diserang oleh rejim Zionis Israel, ya. So bantuan dalam apa segala bentuk pun amatlah dihargai oleh mereka. Dan seperti sebelum ini, NGO yang kami telah pilih untuk anda semua boleh salurkan bantuan adalah MyK dan juga Cita Gaza. Link untuk membuat bantuan kepada kedua NGO ini aku sertakan di dalam description bio untuk episod ini. Sebelum aku akhiri episod pada kali ini, aku ingin akhiri dengan kata-kata keramat. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.